mensyukuri segala nikmat-Mu dan mempeluk ibadahku kepadamu. Inna haza la rizquna ma lahu min nafad. Sesungguhnya inilah rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami yang tidak ada kesudahannya. Surah Sad ayat 54. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning. Masya Allah, tabarakallah. Okay, so hari ni hari Isnin 24 Oktober, Masya Allah. Okay, dan ngam-ngam hari Deepavali. Okay, so Kak Miza nak ucapkan selamat menyambut Deepavali kepada yang menyambut Deepavali. Mudah-mudahan Deepavali ni korang sangat-sangat gembira. Okay, dapat banyak masa, banyak duit, banyak gembira insyaAllah. Okay, dan yang tak sambut Deepavali tapi menumpang cuti Deepavali. Siapa yang menumpang cuti Deepavali ni? Ramai kan menumpang cuti Deepavali kan? Okay, jadi gunakanlah cuti Deepavali ni untuk perjuangan kita, okay, perjuangan dekat forever, perjuangan jadi manusia yang banyak bagi manfaat dekat atas muka bumi Allah ni insya-Allah. Okay, so hari ni special Kak Miza request dengan Sifu geram hari tu tak dapat share dekat mana? Dekat Eagle Manager Sharing kan? Sebab kalau Kak Miza share, ramai pula AUC yang share kan. Kak Azhar lagi, Anis lagi, Wani lagi kan. Jadi Kak Miza faham lah kenapa Sifu tak keluarkan Kak Miza dekat situ. Masya Allah, tabarakallah. Okay. So Alhamdulillah, selamat menyambut Deepavali. Okay. Untuk pengetahuan korang semua sekali, HQ dah keluarkan poster Deepavali yang cantik sangat-sangat. Okay, jadi korang boleh pergi dekat Facebook HQ dan boleh ambil poster ni and post dekat FB, bagi dekat kawan-kawan, edit sikit lah, letaklah gambar sendiri kan. Macam tu, okay. So Alhamdulillah, Kak Miza nak kongsi kesyukuran Kak Miza hari ni dekat semua bakal CBM, bakal Eagle Manager, bakal jutawan semua, okay. Alhamdulillah hari ni Allah bagi izin Kak Miza untuk jadi host Tepayaki. Okay, sangat-sangat suka ke depan, sangat-sangat suka. Kak Miza sangat-sangat suka sharing sebab bila kita sharing ni actually kita belajar. Okay, sebenarnya kita sharing, kita belajar atau sebenarnya kita bercakap dengan orang ni, kita tengah mengajar diri kita dan kita tengah bercakap. Jadi inilah peluangnya untuk kita bercakap dan untuk kita belajar. That's why korang semua sekali kena ambil peluang. Kalau orang suruh cakap, cakap je. Okay, insyaAllah nanti Allah akan guide kita nak cakap benda yang best-best lah. Okay, so Alhamdulillah hari tu masa pergi Eagle Manager, so Kak Miza dapat pergi 3 Hard Rock Cafe. Okay, Kak Miza memang kolektor Hard Rock Cafe. Korang tak nampak Kak Miza pakai baju Hard Rock Cafe. Kak Miza pakai kat rumah je. Okay, baju tidur Kak Miza memang daripada Hard Rock. Kak Miza ada collection yang banyak sangat Hard Rock daripada tahun 2016 sampailah sekarang Kak Miza collect. Kan yang ni dekat Miami, yang ni dekat Cancun, hari tu kita pergi kat Washington lagi, masya-Allah. Okay, so syukur banyak-banyak. Ini yang honeymoon yang entah kali keberapa Kak Miza pun tak tahu. Okay, so bila buat forever bersungguh-sungguh ni, kan, bila buat forever bersungguh-sungguh ikut sistem ni kan, 1 tahun 2 kali pergi honeymoon. Masya Allah, kan dia punya pantai dia sangat-sangat lain tau dengan pantai-pantai pantai kat Malaysia ni. Pantai kat Malaysia hitam. Pantai dekat Cancun ni biru tau. Daripada atas cantik je. Korang ada tengok FB Kak Miza kan? Cantik sangat-sangat. Jadi korang yang tengok gambar-gambar Eagle Manager pergi Cancun ni kan, korang kena berangan-angan lah. Aku mesti sampai. Yang ini gambar kita orang dekat Washington. Hari ketiga berada dekat Washington. Kak Miza pergi jalan satu Washington tu, kita pergi dekat White House. Yang ni dekat museum. Dekat Washington tu ada banyak museum tau. So kita berjalan dari satu museum ke satu museum, okay, untuk pergi tengok lah apa yang ada. Dan yang ni sebab ada tulisan United States of America kan, kita purposely ambil gambar bendera Malaysia kat sini. Rasa bangga sangat-sangat. So masa kita nak posing ni kan, konon-konon nak ambil gambar sendirilah. Tiba-tiba ada seorang uncle ni dia daripada mana tak ingat, tapi dia area US jugalah. Kan, lepas tu dia beria tau. Yang ni adalah hasil
klik gambar daripada uncle tu. Uncle tu dah tua tau. Dia bawa cucu dia pergi Washington sebab cucu dia tak pernah pergi Washington, masuk museum untuk kenalkan kot, belajar sejarah kot macam tu lah. Dan dia ambil gambar. That's why uncle tu dia pandai buat lawak lah. Jadi kita pun gelak-gelak macam tu tau. So sangat-sangat bangga bila kita pegang bendera Malaysia ni dekat negara orang tau. Kita pegang bendera Malaysia ni dekat Malaysia, dia tak rasa apa sangat. Tapi bila kita pegang bendera Malaysia ni, kita pegang dekat negara orang lain, kan, especially US sana kan, kita rasa macam ya Allah bangganya, proudnya. Macam tu. Orang semua tengok tau. Malaysia, Malaysia, Malaysia. Gitu. Okey. Yang ni kita ada masuklah beli gift. White House gift. Bukti bahawasanya Kak Miza dah sampai dah dekat White House. Masya-Allah. Okey, lepas tu yang ini dekat depan White House tau. Dekat White House tu, keliling White House tu banyak sangat askar tau, pegang senapang. Seram aku tengok. Kan, yang ni tunggu peringatan apa tau, tapi kawasan ni sangat-sangat luas lah. So, dekat US ni masa ni tengah hari tau. Dan alah, Kak Miza tak jumpa lah gambar tu. Dan kita singgah, berhenti sekejap, makan tengah hari dan kita solat tau dekat White House ni, dekat padang White House ni kan. So, Mak Saleh ni tengah-tengah hari dia jogging tau. Cakap tengah-tengah hari jogging. Tapi sebab apa? Sebab dekat US ni dia punya suhu dia rendah kan. Jadi tengah-tengah hari dia jogging pun dia belasah je lah. Yang ni EM Faiz nampak tak? Comel je kan, dengan awan yang biru, ada ada bunga yang cantik merah-merah je kan. Memang kita automatically jadi cantik tau. Okay. So yang ni kita ambil gambar pagi-pagi breakfast tu dekat salah satu restoran yang best sangat-sangat dekat Moon Palace Resort. Ini first tau Kak Miza pergi breakfast. Okay, lepas tu Kak Miza tak pergi breakfast dah dekat restoran sebab kita orang breakfast kat dalam bilik je. Sangat-sangat best. Okay. So ini juga alhamdulillah syukur banyak. Ini momen yang Kak Miza menitik air mata lah. Kan kita tengok downline kita, ya Allah. Hai. Dulu kan datang forever dengan serabai kan. Muka pun macam tak apa? Muka tak berseri sebab apa? Sebab sembelit. CBM Wani ni dulu dia sembelit. Tahu. Jadi orang sembelit ni kan macam yelah bila sembelit kan. Jadi muka pun belum glowing kan. Sekarang ni dah berdiri atas pentas dunia kan. Jadi bila turun je atas pentas tu kan, yang Kak Miza terharu, ini downline Kak Miza ni. Tahu tak? Ini downline Kak Miza tau. Tapi bila turun pentas tu kan, Cynthia, wife Greg Mon dah tunggu peluk dah. Kan, dia orang sangat-sangat menghormati dan menghargai tau. Turun je, pergi je dekat dewan nampaknya ni. Kan. Ini bukan downline dia tau, tapi dia turut terharu dan turut menghargai dan turut suka. So Kak Miza sangat-sangat touching lah momen-momen ni kan. Ni Silin kan. Yang ni Asma kan. Macam tu. So apa perasaan korang bila nampak seseorang yang korang kenal, yang banyak bagi talk, yang banyak bagi ilmu dekat korang kan. Berada dekat atas pentas dunia, memberi inspirasi dekat beribu-ribu manusia kan. Apa perasaan korang bila nampak orang tu depan mata korang? So for example macam CBM Wani kan dia selalu bagi talk dekat Teppanyaki, dia selalu bagi talk dekat BO, dekat mana-mana pun dia bagi talk kan. Dan korang pun belajar daripada CBM Wani kan, dapat ilmu kan, guna ilmu tu dapat result kan. Apa perasaan korang nampak CBM Wani ni berdiri atas pentas dunia? Meremang tak bulu roma? Kan, forever proud lah, memang proud lah kan. Jadi orang yang kita banggakan tu adalah orang Malaysia yang kita boleh jumpa, yang kita boleh peluk dia, yang kita boleh nampak dia tau. Jadi Kak Miza pun sangat-sangat teruja lah. Dan Kak Miza terus LOP kan. Akan ada ramai lagi downline Kak Miza berdiri atas pentas dunia macam ni bagi inspirasi dekat seluruh penduduk bumi insya-Allah. Okay. So korang nampak tak kan hari tu ada orang PM Kak Miza, downline Kak Miza PM. Miza kata nak pergi Cancun, kenapa pergi Turki? Korang ada tak tanya soalan yang sama? Ada tak pelik? Kata pergi Mexico, kenapa pergi Turki? Ada tak? Ada tak korang tertanya-tanya? Kata ada tak? Ke memang dah tahu dah? Pelik tak? Kenapa kata pergi Mexico? Tengok pergi Turki. Ni tim Islamabad tim Turki. Okey, sebenarnya sangat-sangat best forever ni. Okey, Kak Miza
memilih untuk pergi extend dekat Washington dengan dekat Miami. Kau nampak tak ni? Jadinya ini satu benda yang sangat-sangat best dekat Forever tau. Masya Allah. Okay. Jadi Kak Miza pilih route macam ni. Kak Miza naik kapal terbang daripada Senai. Senai turun KLIA. KLIA turun Doha. KLIA Doha 7 jam. Doha Washington 14 jam 40 minit. Washington Cancun 3 jam. Cancun Miami 1 jam lebih. Miami Doha dalam 15 jam. Doha KLIA 7 jam. KLIA Senai dalam 1 jam je macam tu. Dan Kak Miza nak bagi tahu korang, Kak Miza tak tambah apa-apa pun. Kak Miza tak tambah duit pun untuk route sebest ni. Nampak tak? Kak Miza tak tambah duit pun. Kak Miza tak bayar HQ pun. Kan? Itu bestnya. Lepas tu ada tim pula kan. Tim Kak Lila. Dia naik kapal terbang daripada Senai. Turun KLIA. Turun Islamabad. Pergi Mexico City. Pergi Cancun. Masuk Mexico City balik. Lepas tu pergi Islamabad. Diorang dah pergi 3 hari dah Islamabad ni kan. Dah pergi 3 hari dah. Lepas tu balik daripada Mexico City ni pergi Islamabad. Dekat Islamabad transit 11 jam. Dia pergi keluar lagi makan jagung. Islamabad ke Istanbul? Istanbul. Sorry. Kan? Kak Miza tak pergi jadi Kak Miza tak berapa nak ni sangat. Okay, lepas tu ada macam Sifu, Kuantan, KLIA, Doha, Las Vegas, Cancun, Dallas, Doha, KLIA, Kuantan. Yang ni pun free je. Kapal terbang tu tak payah nak tambah pun. Lepas tu ada yang pergi Tokyo pula. KLIA, Tokyo, Dallas, Cancun, Dallas, Tokyo, KLIA. Ada pula yang daripada Kuala Terengganu pergi KLIA, lepas tu pergi Doha, lepas tu pergi San Francisco. Masuk Cancun, balik pergi SF, Doha, KLIA. Nampak tak? Apa perasaan korang kalau korang duduk dekat tempat kita orang? Keluar pintu rumah semua free. Keluar pintu rumah semua free kan Silin kan? Masya Allah. Silin dia ikut Sifu pergi Las Vegas. Kan? Gambar Sifu kata tak jumpa kan? Simu pun dah tunggu dah. Nampak tak? Macam tu lah. Bila kita bagi ni, kita suka memberikan dekat kelas-kelas kan. Bila korang ada ilmu, okay? Kan? Ni especially CBM ni kan. Janganlah korang simpan-simpan senyap-senyap. Okay? Orang yang simpan senyap-senyap ilmu dia tu kan. Dia tak pergi inspire orang. Kononnya cakap humble sangat. Duduk diam-diam kan. Tak pergi cakap kejayaan dekat orang. Tak boleh macam tu tau. Kejayaan kita ni, kita menumpang dekat Forever. Jadi bila kita berjaya, kita kena bagi balik tau. Bila kita share kejayaan kita, bila kita share apa yang berjaya kita hasilkan, kita beli daripada usaha kita kat Forever ni, orang akan terinspirasi. Daripada inspirasi tu akan membuat orang bersungguh-sungguh buat Forever tau. Dapat pahala tau. Jadi bila kita berjaya ni, janganlah sembunyi-sembunyi, jangan sorok-sorok. Sebab kejayaan ni akan memberi inspirasi dekat ramai orang. Jangan cakap aku humble, aku duduk diam-diam, aku beli apa-apa, aku sorok-sorok. Kan? Ada benda boleh sorok lah, tapi janganlah semua benda kita sorok. Itu macam sombong tau. Kan? Kita dah berjuang dekat Forever. Kita mempergunakan Forever ni untuk mengkayakan diri kita. Bila kita berjaya, bila kita kaya, kita tak bagi balik dekat orang. Ni tak betul jadi siapa-siapa yang ada niat nak buat macam ni, sila istighfar dan sila betulkan. Gambar sangat-sangat cantik. Itulah Masya Allah, Tabarakallah. Okay, dan tengok sini. Agak-agak korang lah, kalau korang kan nak guna duit saving korang untuk bayar bilik 1 malam 2,688, korang nak bayar tak? Nak bayar tak? Nak bayar tak agak-agak? Nampak ni, Moon Palace, Cancun, all inclusive resort, 206,688. Kita orang duduk berapa malam? 4 malam. Okey, 2,688 kali 4. 10,000. Oi, 10,000 bayar bilik je. Agak-agak kau bayar tak? Kak Miza pun tak bayar. Ini 10,000 ni kalau Kak Miza nak kena bayar, ini dah boleh beli kebun ni. Sikit dah dapat beli kebun. Tambah sikit dapat 1 ekar dah ni. Setengah yang ni dalam suku ekar lah. Suku ekar pun besar juga. 10,000 ni kan. Kalau tanah sawit. Jadi tak adanya lah nak bayar sendiri. Tahu tak? Sebab tu
kita semua, korang semua kena bersungguh-sungguh. Kena rajin yang amat sangat. Hanya orang yang rajin saja yang akan berjaya dekat Forever ni. Kalau kau tengok je, tak buat, tak bertindak, tak lawan kau punya ketakutan tu, tak dapat macam ni tau. Yang ini adalah upah. Okay. Siapa ni? Kak Lila. Sebab kau berani pergi selamatkan ramai orang kan? Ni aku bagi upah. 4 malam 10,000. Duduklah hotel yang best sangat-sangat ni. Nampak? Okay. Okay, yang ini Sifu punya hotel. 4,000 satu malam. Best sangat-sangat. Yang ini adalah layout. Okay, layout satu Mexico. Satu Moon Palace tu. Kak Miza duduk kat sini. Kak Miza, Kak Azza, siapa lagi? Nani, Anis Faiz. Kita orang duduk kat bahagian kat bangunan yang hujung kali ni. Jadi semua ni akan nampak ni lah. Akan nampak laut ni. Laut dia biru je. Lepas tu Kak Mizi kat sini. Kak Mizi kat sini. Ni 4 tingkat tau. Kak Mizi kat sini. Maizatul. Siapa lagi? Abang Jawa kat sini kan. Abang Jawa dekat sini. Dekat mana dekat sini? Macam itulah. Okay, dan korang tahu tak? Satu Moon Palace ni ada 12,000 bilik. Yang ni dia punya apa tau? Ni dia punya kemudahan dan keindahan. Kau nampak tak kami main snooker? Abang Merah main snooker. Kan free je tau. Main snooker, main game tembak-tembak, main pingpong, main ni, main semua free. Best sangat-sangat. Kita orang tengah duduk-duduk minum apa? Berenang-renang kan. Nak air ke? Nak apa order? Macam tu. Tengah main snooker nak order. Boleh makan aiskrim sedap-sedap. Boleh makan apa betul? Makarun. Forever book 5,000 bilik. Okay. Sebenarnya ini percutian dekat Moon Palace ni adalah percutian yang paling best. Kak Miza dah 7 tahun dekat Forever, Kak Miza boleh cakap ini yang paling best. Resort yang paling best. Okay, resort yang paling best. Tapi entertainment yang paling best dekat Abu Dhabi hari itulah. Sebab boleh naik tu roller coaster terpantas di dunia. Boleh jadi Spiderman, boleh jadi Superman, boleh jadi Batman kalau dekat Abu Dhabi. Masya Allah. Okay, so siapa dekat sini yang rasa menyesal sangat tak dapat pergi Eagle Manager Cancun? Siapa yang menyesalnya? Siapa yang dah insaf dah? Kak Miza, saya dah insaf dah. Saya akan pastikan saya nak fight semua insentif dekat Forever. Saya mesti fight. Masya Allah. Okay. So Alhamdulillah, tu tadi kesyukuran Kak Miza. Jadi Kak Miza harap korang semua terinspirasi dan bersemangat dan berazam untuk jadi sebab semua orang ni yang ada depan mata Kak Miza ni yang masuk TPIK hari ni semuanya akan jadi leader yang berjaya dekat Forever. Okay, daripada sekarang kita nak kena terapkan nilai-nilai yang murni, ikut sistem supaya bila kita dekat atas nanti kan kita menggembirakan. Bila orang tengok kita, orang senyum je. Ya Allah, kan orang senyum, orang redha kat kita, orang suka dekat kita. Sebab apa? Sebab kita leader yang banyak membantu. Bukan kita duduk senyap simpan teknik kita, simpan kat bawah ni kan. Kak Miza ada banyak ilmu tau, tapi Kak Miza bagi je dekat semua orang. Kan macam tu. Yang rajin tanya tu rajinlah dapat. Kan? So kalau Kak Miza pergi dekat satu tempat tu kan, selalu orang panggil, Miza jomlah tidur rumah aku. Itu nak belajar sesuatu lah tu. Sebab apa? Sebab kita gembira, sebab ilmu kita ni orang nak tau. Macam tu, okay? So Alhamdulillah, mudah-mudahan korang semua dapat belajar banyak perkara daripada apa yang Kak Miza sampaikan tadi. Jadi Kak Miza nak buka pentas Teppanyaki ni kepada Queen of Teppanyaki kita, Kak Hasiah Yassin. Silakan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Minta maaf Zipu tak boleh buka ni video. Okay, tak apa. Kamera. Sebab cucu ramai sangat ni. Kena duduk dalam gua. Assalamualaikum, selamat pagi. Akak ada tiga kesyukuran. Pagi ni syukur Alhamdulillah dibangun dengan apa yang sihat, kesihatan yang sihat. Dapat tengok wajah suami ni, suami depan mata ni. Dia mendengar je ni. Dia kata Miza tu senyum, suka, ketawa je. Habis akak cakap, yelah duit banyak, macam mana tak ketawa? Ketawa je lah, senyum je lah, bagi semangat orang-orang luar kan. Dan yang kedua, akak bersyukur Alhamdulillah, akak masih lagi walaupun cabaran yang kuat, akak masih lagi dalam Forever, walaupun dugaan dekat luar terlalu banyak,
Ada juga yang cuba-cuba nak tarik akak masuk bisnes diorang. Tapi syukur alhamdulillah akak kata forever tetap di hati akak. Macam gitu. Akak takkan buat pilihan yang lain. Macam gitu. Habis yang ketiga akak syukur alhamdulillah walaupun akak semangat ni rasa kurang tapi akak nak bersemangat lagi dengan sipu-sipu punya ilmu yang dapat pergi ke Kinkun macam mana. Panas juga bontot ni dengar. Nak juga capai macam mana sipu-sipu dapat buat dapat pergi makan angin dengan duit forever kan. Tapi syukur alhamdulillah lah akak cuba buat sedaya upaya akak. InsyaAllah ada rezeki kita sama-sama dapat pergi tahun depan ke Pattaya. Pattaya. Mudah-mudahan kita semua dapat berjaya dan berdoa sama-sama kita dapat pergi Pattaya tahun depan dan capai impian masing-masing. Tu jalan sipu akak minta nak dapat semangat ni sebab dah 2-3 minggu tak dapat nak angkat tangan sebab bagi peluang orang aja jadi akak tangan ke bawah aja. Jadi tak ada peluang nak bercakap. Hari ni akak standby. Masuk je terus akak angkat tangan. Alhamdulillah dapat juga. Lagipun cuaca sini pun tak berapa cantik. Tadi akak ada nampak sama Jamil angkat tangan. Mungkin jatuh lah. Sebab cuaca sini tak berapa cantik kan. Kalau dia ada dalam ni lagi akak minta akan nak dokong dia boleh sipu. Bagi Boleh. dia semangat untuk nak bercakap. Sama Jamil akak dokong dia masuk Takoyaki. Dan akak ucapkan semua akak doakan semua dalam Takoyaki ni semuanya berjaya dan capai impian masing-masing dan terus dalam forever. Jangan berubah hati. Macam tak ada lah Kak Sal. Kak Yah, Kak Sal tak ada. Tak ada. Yelah jatuh lah tu. Sini lain tak apa cantik. Yelah sipu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Hasyiah, kan walaupun dah agak berumur tapi tetap semangat nak share kat Takoyaki. Tetap semangat nak buat business forever, nak kerjakan business forever ni, masya-Allah, tabarakallah. Okay. So kita doakan Kak Yah terus kuat semangat, terus bersemangat nak fight semua insentif forever kan. Nanti bila orang tengok, oi Kak Yah dekat Mexico, oi Kak Yah dekat Abu Dhabi kan mesti kawan-kawan teruja dan terus nak join Kak Yah, insya-Allah. Okay, so, kita jemput CBM yang kedua untuk beraksi kat Takoyaki, CBM Azlini Sulaiman. Assalamualaikum, pagi semua. Kan Kak Ni sebenarnya tertempias semangat daripada Kak Hasyiah tau. Semangat sangat tengok Kak Hasyiah sebab kadang-kadang ada juga biawak tu datang kan. Baru sembang dengan Kak Miza, kan kadang-kadang ada biawak datang cakap walaupun Kak Ni dah lama dalam industri MLM tapi kadang-kadang biawak tu datang macam nak sharing kan, nanti orang kata cakap besar lah apa, tapi okey, lepas ni Kak Ni take challenge kan, sebab budaya dekat Forever ni budaya yang sangat-sangat bagus kan. Platform Takoyaki ni disediakan untuk kita buat latihan, untuk kita bercakap, untuk kita sharing dengan orang dekat luar sana. So siapa yang rasa takut, rasa tak yakin, rasa kurang semangat, dia kena beranikan diri dekat Takoyaki dulu, baru dia boleh bersemangat dan yakin dekat luar sana. Okay, insyaAllah. Dan Kak Ni nak share kesyukuran pada pagi ini. Yang pertama, alhamdulillah kerana Allah masih bagi peluang untuk Kak Ni terus bernafas pada pagi ini. Masih lagi ada peluang untuk perbanyakkan amal ibadah, kan. Ada lagi peluang untuk bagi manfaat kepada lebih ramai orang, untuk khidmat pada suami, kepada anak-anak. Dan of course sebab Allah dah merancang untuk kita sesuatu yang lebih baik di depan sana. Okay? Sebab husnuzan tu penting. Okay, dan yang kedua, Kak Ni bersyukur kerana Allah masih lagi bagi Kak Ni peluang. Kan Kak Ni dah agak lama berada dalam industri MLM selama 15 tahun. So Kak Ni memang doa tau, memang doa untuk cari satu platform yang Kak Ni boleh berniaga, boleh buat bisnes tapi Kak Ni nak duduk dekat rumah. Maksudnya Kak Ni nak berniaga sambil duduk di rumah. Bukan lagi, sebab dulu Kak Ni berniaga, Kak Ni balik pukul 2, pukul 3 pagi tau sebab 100% offline kan. Dan seminggu dalam
2 hari je Kak Ni ada dekat Kuantan sebenarnya. Selebihnya memang outstation. Kereta tu macam wardrobe lah. Kan baju bergantungan dalam kereta. So bila dah berumur 40-an kan, kita pun dah lalu macam-macam. Alhamdulillah melalui industri MLM Kak Ni dapat beli banyak juga aset kan. Kita dapat ada rumah, ada tanah dan dapat memiliki semua impian lah, Alhamdulillah kan. Jadi Kak Ni sangat yakin dan percaya dekat Forever Kak Ni boleh dapat lebih lagi, sebab kalau di platform yang menggunakan poin-poin pun Kak Ni boleh dapat banyak benda kan. Sebab dulu Kak Ni tak tahu yang marketing plan yang gunakan poin-poin PV, BV, CV ni adalah platform yang tak berapa nak tepat kan. Kita all out je dekat situ dan Alhamdulillah dapat juga sebab Allah berjanji siapa yang usaha dia akan dapat. Kan Allah akan bantu siapa yang nak upah nasib dan Kak Ni berusaha Alhamdulillah dengan izin Allah dapat. Dan apabila dah jumpa dengan Forever baru tahu yang rupanya platform yang ada PV, BV ni kan dia bagi sebenarnya separuh daripada sepatutnya yang kita dapat. So bila berada di Forever ni rasa macam ya Allah kan aku kena buat yang lebih baik sebab dekat sini platform yang memang dah betul-betul tepat dah untuk Kak Ni kerjakan Forever ni dekat betul-betul lah. Kalau dulu ambil masa mungkin 11 tahun untuk kata menikmati income ratus ribu sebulan untuk ada semua aset yang Kak Ni ada sekarang. Tapi dekat Forever insya-Allah masa tu lebih singkat sebab satu Allah dah bagi kita pengalaman dan Allah jodohkan Kak Ni dengan mentor yang the best kan, Hamizah Hamdan. Kan 7 tahun tau Kak Hamizah follow Kak Ni kan. Follow dan dia doa tidak putus. Kak Ni selalu cakap dengan sahabat-sahabat bila ramai yang tanya sebab Kak Ni lama kan dekat industri MLM, orang ramai tanya, sahabat ramai tanya kenapa Kak Ni pilih Forever. Kan Kak Ni pilih Forever sebenarnya salah satu sebab doa Hamizah Hamdan lah. Kan beliau tidak putus doakan Kak Ni supaya Kak Ni berada di Forever Living satu hari nanti dan Allah makbulkan doa beliau sebab Miza selalu cakap macam ni dengan Kak Ni dulu. Kak Ni rajin sangat, Kak Ni kerja kuat kan. Miza tengok Kak Ni buat macam-macam untuk bisnes kan. Kak Ni kalau Kak Ni berada di Forever, Kak Ni patut dapat lebih lagi. Tapi masa tu Kak Ni tak percaya. Kan bila Kak Ni masuk Forever, join Forever, tengok apa yang Forever boleh bagi kan. Sebab soalan Kak Ni yang pertama pada Miza adalah bagi Kak Ni 5 sebab kenapa Kak Ni perlu jadikan Forever sebagai platform untuk Kak Ni berbisnes. So 5 sebab yang Miza bagi tu dia macam terus buka Kak Ni punya mata dengan minda tau, macam ya Allah kenapa Kak Ni tak tanya soalan ni lebih awal dengan Miza. Kan tapi of course Allah ada perancangan yang terbaik kan dan Kak Ni percaya sangat kan pengalaman 15 tahun berada di MLM, platform MLM, bagaimana Kak Ni boleh bina team daripada Kak Ni start dengan seorang juga dulu kan sampai ada beratus-ratus orang, beribu-ribu orang dekat bawah, beratus leader ada dekat bawah. Pengalaman itu sebenarnya Allah nak Kak Ni guna untuk Kak Ni berada di platform Forever supaya kan dia gabungan yang sangat-sangat best kan. Dulu Kak Ni tak ada mentor yang ada ilmu magnet rezeki macam Miza, ada ilmu marketing online kan, komplit kan. Apa yang Kak Ni tak mahir, Miza adalah pakarnya. Kak Ni tak mahir online kan. Salah satu sebab adalah Kak Ni cari mentor yang dia ada kepakaran dalam online. Sebab Kak Ni dah habis 10,000 belajar dengan seafood dekat luar sana. So percayalah cakap Kak Ni, kan kalau you all habiskan duit untuk pergi belajar dengan seafood marketing dekat luar, dia takkan sama dengan ilmu yang kita belajar direct daripada kita punya mentor yang berada di platform Forever. Sebab orang dekat luar sana, dia hanya ajar secara umum. Bukan khusus untuk platform tersebut. Tapi kita di Forever, kita ada mentor yang pakar online dan dia kerjakan platform Forever sepenuhnya. So ilmu yang dia bagi pada kita, yang dia share pada kita tu adalah ilmu yang genuine, yang memang betul-betul untuk buat aplikasi, apply di platform Forever. Dan beliau dah terbukti berjaya. Kak Ni selalu pesan dengan kawan-kawan juga, kan kalau nak pilih platform bisnes, kena pilih
satu mentor lah. Kan platform yang the best pun kalau mentor tu tak the best, kita tak akan ke mana. Sebab kejayaan kita sebenarnya bergantung kepada siapa yang bimbing kita dekat depan. Hamizah Hamdan boleh berjaya sampai tahap hari ini kerana mentornya adalah Sifu Datuk Desmond dekat depan dan Datin Grace. Kan kalau tak ada mentor yang bagus, tak ke mana bisnes kita. Percayalah cakap Kak Ni, sebab Kak Ni berada di satu platform dulu sampai Kak Ni boleh berjaya buat sale 6 juta sebulan, bukan sebab Kak Ni hebat, bukan, tapi sebab mentor. Kemudian Kak Ni ubah kepada platform yang kedua, Kak Ni tak dapat mentor yang bagus. Mentor tu dia macam sesuatu kuku je. So Kak Ni tak boleh nak perform sebab Kak Ni tak pandai. Kak Ni bergantung sepenuhnya kepada guide daripada mentor. Dan yang kali ketiga ni, Kak Ni bila Kak Ni nak pilih business, kenapa Kak Ni pilih Forever sebenarnya sebab Kak Ni pilih mentor. Kak Ni pilih Hamizah Hamdan sebagai guru dan mentor yang akan tunjuk ajar Kak Ni, yang akan guide Kak Ni dalam bisnes. So, kesyukuran Kak Ni yang ketiga adalah Kak Ni nak bersyukur sangat-sangat sebab selepas jauh perjalanan Kak Ni, 15 tahun, akhirnya kan Allah temukan Kak Ni dengan satu platform yang selalu Sifu cakap, orang MLM pergi buat apa-apa MLM dekat luar sana, satu hari baliklah ke pangkal jalan, balik ke rumah orang-orang MLM iaitu Forever selama-lamanya insya-Allah. Dan bulan ni Kak Ni dapat bungkusan yang sangat besar daripada Allah. Paradox of Candy dia sangat-sangat besar. Sebenarnya Kak Ni tak sedar pun itu adalah bungkusan Paradox of Candy yang sangat besar tau. Sampailah ada dalam satu Zoom kami dekat AUC, Kak Miza bercerita dengan sahabat-sahabat tau. Baru Kak Ni macam realize, oh ini macam Paradox of Candy sebab agaknya Kak Ni dah kalih sangat kan dah macam immune sangat, tak rasa pun benda tu macam Paradox of Candy. Tapi Alhamdulillah dan Kak Ni sangat yakin bila Paradox of Candy tu bungkusan tu besar, of course hikmah dan juga kejayaan luar biasa yang Allah nak sediakan untuk Kak Ni dekat depan juga sangat besar insya-Allah. Dan rasanya itu sahaja perkongsian pada pagi ni, tapi tak best pula kalau Kak Ni tak habiskan dengan satu cerita. Okay, Kak Ni nak share satu cerita pada pagi ni, kisah Imam Al-Ghazali. Okay, Imam Al-Ghazali ni pada satu hari dia terfikir untuk bermusafir tau. So Imam Al-Ghazali ni Imam Ahmad bin Hanbal dia nak bermusafir keluar daripada kota Mekah. So bila dia nak bermusafir, dia tak nak pakai title Imam Ahmad bin Hanbal lah. Jadi beliau ni menyamar jadi orang biasa dan keluar musafir ke Basrah. Kan sampai di Basrah, Imam Ahmad bin Hanbal ni dia nak tumpang tidur dekat satu surau atau satu masjid. Tetapi malangnya penjaga masjid tu tak bagi dia tumpang tidur di situ. So dia dihalau daripada masjid tersebut. Penjaga tu kata tak boleh tidur dalam masjid ni. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal pun keluar dia nak menumpang tidur di serambi masjid kan. Tetapi malangnya penjaga masjid tu tak bagi juga dia tumpang tidur di serambi. Kan dekat serambi pun tak boleh tumpang tidur. So apa yang berlaku, Imam Ahmad bin Hanbal pun angkat bungkusan dan nak keluarlah daripada kawasan masjid tersebut. So waktu dia berjalan untuk keluar daripada kawasan masjid tu, dia terserempak dengan seorang peniaga roti. Kan peniaga roti ni tanya dia nak pergi ke mana. Dia kata saya sebenarnya nak menumpang tidur di masjid, tetapi penjaga masjid tidak benarkan untuk saya menumpang tidur. Jadi saya tengah nak cari tempat untuk bermalam lah malam ni. Kan, jadi penjaga roti ni kesian melihat Imam Ahmad bin Hanbal, jadi dia jemput Imam Ahmad bin Hanbal untuk bermalam di rumahnya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal pun ikutlah penjaga roti tu balik rumah, dan peniaga ni menyantuni Imam Ahmad bin Hanbal sebagai seorang tetamu balik rumah, dihidang air, dihidang makanan. Dan kemudian Imam Ahmad bin Hanbal dia melihat satu tabiat peniaga roti ni tau. Apa sahaja yang dia buat, dia akan mulakan dengan istighfar, astaghfirullahalazim. Dia pegang cawan pun astaghfirullahalazim. Sampailah selesai semua, Imam Ahmad bin Hanbal dah nak berehat kan. Peniaga roti ni nak start uli gandum sebab nak buat roti untuk jualan besok. Kan. Jadi daripada jauh Imam Ahmad bin Hanbal ni tengok kan aktiviti peniaga roti ni. Dia start ambil tepung, dia pegang je, dia akan istighfar, astaghfirullahalazim.
semua benda yang dia buat dia start dengan Astaghfirullahalazim. So bila semua dah berakhir, Imam Ahmad bin Hanbal ni pun tanyalah peniaga roti ni. Dia kata, aku nak tanya kau satu perkara. Kan, selama engkau beristighfarlah, mengamalkan istighfar ni kan, apa yang kau dah dapat dalam hidup kau? So penjual roti ni cakap, selama aku beramal dengan istighfar ni dah bertahun-tahun, dah berpuluh tahun, sebenarnya tak ada satu pun impian aku, doa aku yang Allah tidak makbulkan. Ada satu sahaja doa aku yang Allah belum makbulkan sampai sekarang. Kan, so Imam Ahmad bin Hanbal tanya apa dia? Dia kata, aku teringin sangat nak jumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Itu je impian aku yang Allah belum kabulkan. Dan terkejutnya Imam Ahmad bin Hanbal kerana istighfar peniaga roti ni, Allah gerakkan hati dia untuk bermusafir dan dia dibawa ke dalam rumah peniaga roti tersebut. So moral of the story di sini adalah kan, kalau kita terus buat, kita terus berdoa, kita terus minta dengan Allah kan, Allah ada satu sifat, dia tidak, dia malu. Allah malu untuk membiarkan kita yang berdoa, minta dengan dia kembali dengan tangan kosong, dan Allah akan kabulkan doa kita. Cuma masanya bila, kan, caranya bagaimana, itu ilmu Allah, bukan ilmu kita, dan itu kehendak Allah. Tugas kita adalah berusaha dan berdoa, follow mentor kita, ikut apa yang mentor kita dan sistem yang dah berada di depan kita sebab dah proven sukses. Sifu dah 25 tahun lebih proven sukses, mentor-mentor kita semua dah proven sukses, so kita buat yang terbaik. Okay, rasanya setakat ini dulu pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So terima kasih banyak Kak Azlini. Sambil-sambil dia share kesyukuran tu, sambil-sambil bagi ilmu dekat kita. Masya Allah, tabarakallah kan. Okay, so kita sama-sama doakan Allah bagi kemudahan kan dekat Kak Azlini untuk jadi CBM Eagle Manager JLT insya-Allah setiap tahun selama-lamanya, dan mudah-mudahan jadi jadi salah seorang speaker, jadi salah seorang yang menyumbang kepada kejayaan orang lain juga insya-Allah. Okey. So kisah Imam Ahmad Hanbali tadi tu dia sangat-sangat best nak cakapnya. Okey, orang yang sentiasa percaya kan, yang apa tadi tu, pembuat roti tu dia berdoa kan, dia berdoa nak jumpa Imam Ahmad Hanbali tu, tapi doa dia tu belum dikabulkan, tapi dia tetap doa, dia tetap istighfar, dia tetap doa kan, dengan keyakinan 100% aku mesti jumpa kan. Jadi dengan ajaibnya kan, dia tak payah pergi cari pun, tapi Allah izin hantar kat Imam Ahmad Hanbali tu pergi rumah dia. Jadi apa yang kita boleh belajar adalah sekarang ni kita dah doa dah, ya Allah bagilah aku CBM, ya Allah tolong. Bagilah aku manager, ya Allah bagilah 5 posisi, ya Allah. Dah 2 tahun tak 5 posisi. Kan? Adakah kita berubah? Adakah kita cakap ini bukan business forever ni, memang tak boleh lah untuk aku. Kan? Tak boleh macam tu So kisah pembuat roti dan Imam Ahmad Hanbali tadi tu kita kena faham betul-betul dan kena pegang betul-betul betapa kita kena doa berterusan, dekat sini kena pasak, mesti dapat, mesti akan dapat. Dan yang paling best sekali, Allah bagi tahu kat kita dengan sangat-sangat ajaib. Masya Allah. Okay. So alhamdulillah tadi Kak Ni dia ada cakap pasal paradox of candy. Paradox of candy tu maksudnya candy, gula-gula. Pembalut gula, cerita pembalut gula-gula. Kita nak makan gula-gula, kita ada gula-gula kan, ada pembalut gula-gula tu. Okay. Kita nak makan gula-gula, pembalut dia kita buang. Gula-gula je kita makan. Jadi sebenarnya gula-gula tu adalah impian kita, adalah keseronokan, adalah hadiah yang Allah bagi kat kita. Contohnya hadiahnya adalah CBM Eagle Manager setiap tahun. Tapi hadiah CBM Eagle Manager setiap tahun dia ada pembalut tau, pembalut. Apa dia pembalut dia? Pembalut dia adalah engkau pergi share dengan jiran kau maki. Engkau pergi cakap dengan kawan kau kan, jomlah pakai forever ni. Tak payahlah forever ni aku dah try kan. Tak jadi pun. Itulah pembalut dia. Satu ketika kita mesti dapat CBM, mesti dapat Eagle Manager, mesti dapat GLT. Kena yakin insya-Allah. Okay. So Kak Miza dah bagi dah link tadi, Audio Man Rezeki. Boleh dengar dan amalkan insya-Allah. Okay. So kita nak jemput seterusnya
Siapa tadi? Kita nak jemput seterusnya tadi dah turun tangan dah. Miss Yana Eiffel. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Miza. Waalaikumsalam. Uh, Alhamdulillah, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Kak Miza yang jadi MC pada hari ini. Yang ketiga, dengar tak? Dengar. Okay, teruskan. Dengar tak Kak Miza? Dengar. Okey. Sebelum tu nama saya Alifah Iliana binti Khairul Anwar. Pakat saya di dalam Forever ini adalah assistant supervisor. Untuk saya bismillahirrahmanirrahim yang saya nak share 3 kesyukuran saya pada hari ini, iaitu alhamdulillah pada hari ini Allah beri saya kesihatan yang baik untuk saya bersyari di Taipei pada hari ini. Dan saya bersyukur kerana boleh bersama lagi dengan Sister BOI 9333. Yang kedua, saya bersyukur alhamdulillah pada hari kami Jumaat dan Sabtu saya punya tim buka booth di MBS. Terengganu jemput Kak Sejahtera. Yang jemput, terima kasih kepada CBN Sida, CBN Fauza, CBN Jesu yang menjemput saya ke booth untuk saya bersharing dengan orang lain sebab untuk menggunakan produk ini untuk jadikan feedback anda. Feedback anda iaitu customer tu. Yang ketiga, saya bersyukur. Saya rasa bersyukur saya masih nanti minggu depan pada hari Jumaat tim Terengganu Forever Terengganu ke KL untuk meribukan pentas PGRM yang menyambutkan program TTE Train the Eagle. Kali saya nak jemput Kak Fauza cerita pengalaman di TMBS. Boleh tak Kak Miza? Siapa? Ada tak orangnya? Kak Fauza. Mana Kak Fauza? Ada tak Kak Fauza? Ada ke Fauza? Kak Zah okey, kita bagi Kak Zah sekejap. Ni. Kak Zah tak buka ni Kak Zah. Kak Zah belum kena unmute. Okey. Sorry. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sorry Yana, Kak terkejut. Okay. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yana nak apa? Akak share yang pasal TMBS tu ya? Ya. Okay. Event tu banyak-banyak event yang akak join, yang TMBS yang dekat Merchant tu yang paling best. Sebab apa tau? Dia bukan pasal sales. Kalau nak kira dari segi sales, tak banyak sales pun kat sana. Tapi dia pasal ukhuwah. Apa yang paling best, booth kami teramat dekat dengan masjid. So kami setiap kami boleh bersolat dekat masjid, dan yang Kak Zah yang paling hargai, yang paling suka sangat, dah lama sangat tak qiyamulai. Tapi dengan mengikuti carnival tu, tim kami dapat qiyamulai bersama-sama dekat masjid tu. Bukan satu perkara yang mudah sebab kami dah satu hari dekat booth, dah sampai pukul 9-10 malam. Lepas tu qiyamulai nak start balik pukul 4 pagi. Tapi Allah bagi rezeki, Allah bagi kekuatan untuk kami bangkit bangun dalam cuaca yang sejuk, dalam hujan, dapat qiyamulai. Dan walaupun orang kata
rezeki dari segi kewangan tu tak banyak, tapi rezeki dari segi Allah bagi ukhuwah, dari segi Allah bagi dapat berkongsi dengan manfaat produk, itu yang paling sangat berharga. Okey tu, itu je yang Kak Zah nak share. Rasa tak ada apa kot. Terima kasih Kak Fauza. Okey, sama. Okey, lepas tu pengalaman saya di TMBS pada hari itu, saya rasa amat teruja sangat. Macam Kak Fauza tu cakap tadi, pasal Qiyamul-Lail. Selama ni saya tak pernah merasai Qiyamul-Lail. Start pada program itu saya rasa excited nak Qiyamul-Lail. Banyak benda baru saya belajar dengan CBA Cik Su, CBA Syida dan Kak Fauza sendiri. Saya banyak belajar. Saya ni wahai belajar dan wahai terokem apa-apa yang tu. Apa-apa yang terbaru. InsyaAllah pada minggu hadapan saya nak jumpa anda semua di TTE dan saya doakan supaya anda semua dapat naik ke pentas dunia, menggegarkan pentas dunia di Eagle Manager di Pattaya, insya-Allah. Saya nak ucapkan terima kasih kepada CBA Syida yang ajak saya join program TMBS dan join Forever Living. Selama 3 bulan selama 4 bulan saya buat kan. Alhamdulillah ikan saya dapat 2K selama 4 bulan saya buat. Terima kasih kepada SPCM Hamizah Hamdan jadi host pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada anda semua. Terima kasih. Sama, Masya Allah. Okay, so Alhamdulillah kita doakan CBM Yana terus semangat berjuang dekat Forever, insyaAllah. Terus maju jaya, capai CBM Eagle Manager setiap tahun selama-lamanya. Okay, kita jumpa TTE nanti, insyaAllah. Okay, daripada Miss Yana punya sharing tadi kan, dia ada cakap pasal Qiyamul-Lail, okay. Orang nak berjaya dekat Forever ni, dia bukan setakat kena rajin pergi buat recruitment, rajin pergi kontak orang, rajin masuk kelas. Okay, dia bukan setakat rajin tu tau. Kita juga kena jadi manusia yang sangat-sangat rajin improve ibadah kita. Buat tahajud, buat Qiyamul-Lail, buat lebih-lebih, zikir lebih-lebih, selawat lebih-lebih, sedekah lebih-lebih, semuanya kena lebih-lebih. Barulah insya-Allah kita sangat-sangat berdezuk. Okey, perjuangan kita kat Forever ni, kejayaan kita kat Forever ni, dan kita akan disayangi oleh semua orang insya-Allah. Okey, so Kak Miza nak jemput, nak bagi pentas Teppanyaki ni kepada CBM Junainah Borhan pula. Mana Ju? Ju? Tiba-tiba terkeluar ke apa ni? Ada? Hello? Mana Junainah Borhan? Boleh bercakap ke tak ni? Ada Kak Miza. Okey, silakan. Terima kasih sebab lama dah sebenarnya tak sharing. Okey, hari ni Ju ambil peluang untuk sharing. Okey, yang untuk kesyukuran yang 3 kesyukuran yang Ju ingin kongsikan. Alhamdulillah Ju masih sihat, masih kuat, masih dapat memberi manfaat kepada orang lain lah, dapat sharing tentang Forever kepada orang lain. Dan kesyukuran yang kedua, alhamdulillah Ju sangat happy bila tengok semua sifu-sifu pergi Cancun baru ni. So Ju rasa macam excited dan dapat bayangkan satu hari nanti Ju pasti akan pergi ke sana, walaupun Ju masih belum mencipta kejayaan macam orang lain, tapi Ju sangat yakin dan percaya yang Allah akan bagi. So Ju ambil peluang leveragekan semua gambar-gambar sifu-sifu yang pergi ke Cancun, update dekat setiap media sosial yang Ju adalah seperti IG, Facebook dan semua. Dan yang kesyukuran yang ketiga, Ju sangat bersyukur kerana masih berada di dalam Forever, sebab Ju tak pernah lagi jumpa bisnes yang macam Forever ni
yang sangat gila lah dia punya memang selama 8 tahun berbisnes memang tak pernah lagi jumpa bisnes yang sangat gila macam ni. Yang dia punya keuntungan dan sebagainya lah. Lepas tu Sifu-Sifu selalu guide, selalu beri ilmu yang sebelum ni kalau Ju nak dapatkan ilmu macam tu, Ju memang perlu standby 1,000, 2,000 setiap bulan untuk dapatkan ilmu. Macam yang Kak apa cakap tadi? Kak ni cakap tadilah, kalau kita belajar di luar sana, betul memang kita dapat ilmu tersebut tapi kita nak praktikkan tu sangat susah. Sangat susah sebab ilmu yang guru tu bagi tak sama dengan apa yang kita buat. Bila kita berada di dalam Forever, guru mentor yang sama dia buat apa yang diajarkan. So sangat best dalam Forever. So teruskanlah berjuang di dalam Forever dan jangan patah semangat. Yakin sahaja yang Allah pasti bantu. Walaupun bukan sekarang, insya-Allah Allah tetap akan bantu. Allah akan berikan di waktu yang tepat. Bukan di waktu cepat ataupun lambat tapi di waktu yang tepat. Okey, itu saja sharing Ju pada pagi ini. Terima kasih Kak Miza dan Ju doakan semua yang ada dalam ni semoga kita semua capai segala impian yang kita inginkan di dalam Forever, insya-Allah. Amin. Okey. Terima kasih banyak CBM Junainah Borhan daripada Melaka tak silap Kak Miza. Okey, sama-sama kita doakan semua impian Ju tercapai and insya-Allah kita jumpa dekat TTE 5 hari bulan November nanti. Okey, kita bagi pentas teppanyaki ni dekat PCM Jackie. Good morning and good morning. Ya, okay. Apa khabar? Ya, Sifu Miza hari ini jadi host. Okay, I biar muka ada nampak seperti itu panda lah. Tadi pukul 2 pagi bangun, pukul 4 pagi bangun. So ya, baru okay. Tidur lebih kurang hari ini 2-3 jam saja. Memang penda lah. So okay, ya, bersyukur adalah apa? Okay, 3 bersyukuran adalah apa? Pertama bersyukur dengan Tuhan bagi badan sehat, lepas tu badan yang sehat, badan yang sehat, dan lepas tu ya bagi ini special baby, nampak tak? I love baby. Okay. So lepas tu kedua adalah boleh dengan BOI 9333 semua leader kita as a one family. Dan ketiga adalah sangat bersyukur dengan bersyukur boleh dengan Forever Living, boleh ada lifestyle yang memang sangat-sangat bagus. So hari ini I nak share lah, I baru balik daripada Terengganu. So first of all I ingat Terengganu adalah jauh. Actually, I pergi Terengganu lebih kurang, I rasa sudah more than 7 to 8 years I tak pergi. So, I ingat jauh, nak 6 jam hingga 8 jam. Lepas tu, I pergi, baru 4 jam sikit saja I sudah sampai. So, I pergi jumpa siapa? I pergi jumpa dengan ada seorang leader, Kak Ma. So, umur 60 lebih. So hari dia pun ada ajak I pergi jumpa prospek dia, close sudah close 6 set VIP. Yang penting adalah apa? Yang penting adalah sebelum I pergi kereta you tahu kereta Range Rover belakang boleh letak banyak stok, penuh dengan stok. Lepas tu balik dengan kosong. Sebab apa? Sebab Sifu Dato' Desmond pernah bagi tahu. Sebab aktiviti dengan productivity adalah lain. Banyak orang adalah suka buat aktiviti tapi tak ada productivity. Apa itu adalah productivity? Productivity adalah berkenaan dengan sisi. Sebab I dari Kajang sampai ke Terengganu ulang alik. So itu cost walaupun Pantai Timur tu murah lah. Tapi I ulang alik everything I pun nak habis dekat RM800, 800 ke RM900. So kita pergi satu tempat, kita mesti nak ada kita panggil aktiviti, kita mesti ada productivity. So kita mesti nak kira at least I nak close berapa set VIP, 5 set VIP, 8 set VIP, 10 set VIP. I baru boleh balik ambil modal. Ibu I bagi I tahu buat bisnes
I boleh tak untung, tapi tak boleh rugi. So, very important. Walaupun I bukan pergi ke Terengganu saja. I pergi mana-mana, okay, contoh pergi Puchong, walaupun dekat Ceras Maluri, I pergi jumpa itu prospek, I mesti ada productivity, CC. Everything is CC. Walaupun okay, satu alolip, okay, satu ubat gigi, itu pun mesti nak jual. Kenapa? Sebab kita nak bayar balik tol. You tahu tak? Sekarang okay, Kajang adalah di Malaysia paling banyak tol punya tempat. Kita sekarang ada satu new tol. Banyak tol, I bagi tahu. Tol lepas tu banyak tol. I pun tak tahu kenapa Kajang paling banyak tol. Tol banyak, lepas tu Myanmar dan sangat jam. So that's why mesti nak ada sisi untuk ganti kita punya perjalanan. Okay, itu tol, itu minyak, everything. So kedua adalah apa? Kedua, masa itu I pergi jumpa Kak Ma punya leader. So Kak Ma bulan ini akan jadi supervisor lah. Walaupun dia umur 60 lebih ya, tapi okay, dia masih sangat usaha. Yes. Dan I tak sangka dia bawa kereta, dia bawa Honda Civic. Oh, dia bawa Honda Civic ya. I punya Range Rover pun tak boleh kerja dia. Wah, laju. Sebab dia cakap, kenapa? Sebab nak 1000 daya, tak nak 1000 alasan. Kenapa? Sebab dia memang nak bisnes ini. So that's why ya, dia akan sangat-sangat bagi I tahu. Jadi kalau kita nak pergi jumpa prospek, kita mesti nak awal 15 minit atau 20 minit. Kita tak nak bagi prospek tunggu. Kalau prospek mana-mana kita cepat-cepat pergi jumpa. You tengok tak? Walaupun umur 60 lebih. Tapi dia masih usaha lagi. Dan I kat mana? Kat satu tempat panggil Kuala Berang. Kuala Berang. So Kuala Berang, I buat itu demo. You tahu tak? I buat demo, I buat madu lepas, I bagi orang cuba. So I share lah. Salah satu I punya cara, I boleh close VIP. Sebab I sangat suka bagi prospek cuba forever product. I akan tuang aloe vera bagi mereka. I akan bagi dia cuba dengan bee pollen, madu lebah. Okay, lepas tu I buat aloe vera jelly. So I akan bagi mereka cuba aloe massage lotion. Kenapa? Sebab I want them to try. Sebab kadang kalau kita buat demo, dia tak nampak. Dia mesti nak cuba, faham tak? I bagi dia minum. Dan you tahu tak? I cerita dengan madu sebab I bagi tahu madu dalam Quran ada tulis surah 6, 68 dan 69. You tahu tak? Di sebelah meja, I ada seorang dengar. Tapi I suruh tengok. So that's why I sangat suka buat demo. Banyak orang dia rasa buat demo adalah satu sangat low class. So bagi saya, I tak tahu, I tak kira high class atau low class Janji, dompet dalam ada duit, wallet dalam ada duit. Itu sudah panggil high class, faham tak? So I sangat suka pergi tempat yang banyak orang buat demo. So Kak Ma bawa I pergi satu restoran. Banyak orang kat sana. Salah satu I tengok. Dia asyik tengok saya. Dia intai tengok saya. Tapi dia ingat I tak ada tengok. So that's why kalau kita pergi jumpa prospek, buat tempat yang banyak orang, kita mesti nak tengok kiri, kanan, depan, belakang. Kita mesti nak tengok, faham tak? Tengok mana satu orang tengok. Kalau tengok, kita terus pergi. So I tengok, dia asyik tengok madu saya. I cakap, bang, I bagi you cuba. Dia lepas cuba, dia bagi tahu. You punya madu memang asli, bagus. Tapi not the best. Dia bagi tahu, it's not the best madu. Saya cakap, apa madu? You pernah dengar madu kululut tak? Saya cakap, madu kululut? I tak pernah dengar apa itu madu kululut. Faham? Tak faham, tak apa. Tanya saja. Kita nak tuntut ilmu. Saya cakap, wah, baguslah bang. Wah, you adalah ilmu sangat bagus. Kenapa? Sebab I tak mau dengan dia lawan. Sebab I lawan dengan dia, dia tak suka saya. Kita tak ada silaturahim. So no, I tak payah dengan dia lawan. I cakap, you ilmu bagus. I tak pernah jumpa orang ilmu madu seperti abang you. Dia sudah rasa dia happy, faham tak? I sudah bagi dia sangat happy. Lepas tu I bagi tak, you boleh bagi I meningkat tak? You kenapa you tak nak jual itu makanan Malaysia? Kita Malaysia boleh mah. Kenapa you nak jual luar negara punya? Dia asyik challenge saya. You buat bisnes inilah. Dia cakap, madu kelulu ini boleh untung duit. You tahu tak? I buat satu benda saja. I keluar itu CP58. Selepas keluar CP58, you tahu dia cakap apa? Malam ini you free tak? I nak jumpa you makan.
So tuan-tuan dan puan, tak payah cerita banyak. So that's why Seafood atau Desmond selalu bagi kita apa? Okay, income. Orang baru tengok income. Orang baru tengok income. Kalau you sekarang you sementara you tak ada income, tak apa. You boleh pinjam upline you punya income lah. Seperti kita punya Seafood Miza lah. Income okay. Atau you punya upline banyak. You boleh minta LCM, PCM, EPCM, SPCM, okay, RPCM, semua income itu you boleh dapat. You faham tak? You boleh tunjuk, you boleh show them. Okay, I percaya upline you mesti bagi you. So you show them. Tak payah cerita banyak. You tahu tak? Lepas tu okay, dia malam dia bawa satu itu ustaz bagi I. Nak I cerita Forever Living, dia minat lah. So sekarang I dengar follow up. Kalau okay, Tuhan bagi rezeki, sana ada 2 lagi set VIP. So bermakna I kali ini sudah close dekat 8 set VIP lah. Dan last sebelum I nak akhir, I nak terima kasih dengan Miza, kita punya GLT Miza. Kenapa? Masa itu I kat masih kat Kuala Terengganu lagi. So I tiba-tiba I terima satu WhatsApp. Nama dia adalah downline saya lah. Dia bagi tahu dia adalah sudah call Seafood Miza. Lepas tu alamak, kenapa Miza dia downline call saya? I cakap tak mungkin tanya saya. Upline dia sudah hebat, tak akan tanya saya. So I tengok, kenapa dia tanya saya? Lepas tu dia cerita. Actually dia adalah I punya downline. Dia bukan direct downline saya. Dia adalah manager upline, manager downline saya. Dan dia pergi tanya Miza. Dia tanya, Miza, I boleh ikut you tak? Dia nak tukar line. You tahu Miza cakap apa tak? Miza kata, tak payah. You ikut upline you kuat. Dia soal laju CBM Melayu pertama kat dunia. Dan you tengok tak? Dia ada ajar dia. Kat dalam sini, you tahu tak? I kali pertama, I belajar satu bahasa, dengan seolah kawan, dia ajar saya. Ukwa. Tadi yang ada bagi tak ukwa. Tapi orang itu yang dia selalu cerita dengan masa dia selalu sharing, dia mesti cakap ukwa. Kita mesti nak cakap ukwa. Kita mesti nak jaga dengan silaturahim. Tapi dia tak ikhtiar. I bagi tahu dia memang tak ikhtiar, dia cakap saja. So tapi I tengok I sangat salute dengan GLT Miza. Kenapa? Sebab dia bagi tahu tak perlu, kita adalah BOI 933. Kita adalah satu keluarga. So anything you kalau tak faham, you boleh tanya saya. I pun sanggup ajar. You tengok tak? This is very important. Ini situasi, ini budaya cuma akan berlaku kat BOI 9333 saja. Kenapa? Sebab we are one family. So that's why walaupun banyak actually Miza boleh taja, dia boleh taja dia. I pun tapi dia tak nak. Kenapa? Sebab memang dia tahu kita memang nak jaga dengan BOI 933 family, dan kat luar ada banyak orang yang tak pernah dengan Forever Living. Kita tak payah sponsor dengan dengan kawan berjuang kita lah. Yang nampak tak? Sebab banyak orang tak pernah dengan Forever Living. So jangan fikir Forever Living orang semua tahu. Sudah market ini tepu. No. Banyak orang masih tahu lagi. Belum tahu bisnes ini lagi. So I sekali lagi thank you dengan Miza lah. Kenapa? Sebab dia tunjuk apa itu adalah ukhuwah silaturahim, dan beliau ada ikhtiar. Thank you very much and see you at the top. Alright, so sama-sama kasih Abang Jackie. Kak Miza lupa nak share pasal apa yang telah terjadi ni. Sebenarnya beberapa hari lepas ada seorang bakal CBM kita ni, dia contact Kak Miza. Dia kata dia nak tukar upline. Dia nak tukar upline sebab dia ceritalah begini begitu apa sebenarnya. Dia cakap upline dia baik, upline dia baik, upline dia sekarang ni baik, ajar ni ajar tu, tapi dia nak lebih lagi, dia kata.
Dan situasi ni Kak Miza selalu jumpa lah. Kak Miza seronok-seronok je kan. Pergi isi Kak Miza punya survey hard form tu kan. Ni ada lah ni yang pergi isi survey hard form Kak Miza. Kak Miza ni pun nak recruiting juga, recruitment kan. Jadi yang dah FBO pergi isi form Kak Miza kan. Yang dah FBO pergi contact Kak Miza nak tukar, nak responsor kan. Actually, dalam marketing plan forever, responsor ni dibolehkan. Maksudnya boleh tukar upline. Tapi kalau Kak Miza check upline korang, kan? Kak Miza akan check dengan Sifu-nya. Sifu, ini nama, nombor IC, siapa punya downline? Kan? Kalau Sifu cakap, oh ini dah tak ada bapa, dah tak ada mak. Okay, itu Kak Miza akan ambil lah. Kan? Tapi kalau tiba-tiba Sifu cakap, ini downline Ina kecil, ini downline Cikgu Ayu, ini downline Najah, ini downline Jackie kan? Memang Kak Miza akan pulangkan balik lah. Upline-nya CBM Jackie kot kan. CBM Jackie dah melahirkan CBM pertama dekat dalam dunia, CBM Melayu pertama dalam dunia kan. Jadinya kadang-kadang orang yang nak tukar upline ni dia bukannya tak suka dekat upline dia tau. Dia bukan nak responsor atau dia nak yang lebih baik. Jadi bila kita explain, so dia akan faham, dia akan kembali kepada jalan yang benar lah. Dan Kak Miza suka benda ni berlaku. Sebenarnya bila Kak Miza pulangkan, Kak Miza orang ramai kenal Kak Miza. Kak Miza banyak bagi share, bagi talk kan dekat BOI. Orang ramai kenal Kak Miza dan orang tahu Kak Miza pakar online marketing. Jadi ramai orang cuba pergi kat Kak Miza untuk tukar upline. Jadi kalau Kak Miza dapati upline korang, CBM korang masih lagi aktif, Kak Miza akan pulangkan balik. Dan setiap kali Kak Miza pulangkan balik, Allah bagi rezeki yang banyak sangat-sangat. Dan Jackie, I close 2 VIP selepas saya pulangkan balik. Nampak tak? Tak payah nak pergi berebut downline orang. Okay, Allah akan bagi yang sangat baik. Dan 2 VIP yang Kak Miza dapat ni adalah fighter, real fighter. High education, orangnya semangat, orangnya pernah buat bisnes. Nampak tak? Nampak tak betapa baiknya Allah, betapa perlunya kita jaga ukhuwah. Kan? Boleh je Kak Miza nak ambil. Macam Jackie cakap, boleh je Kak Miza nak ambil kan. Tapi Kak Miza tak nak. Jadi Kak Miza harap korang pun buat benda yang sama. Kan? Buat benda yang betul ni. Bila kita ikut sistem, kita akan bila kita ikut sistem BO933, kita akan hidup dalam keadaan yang gembira. Sangat-sangat. InsyaAllah. Okay? Betul. Ambil 1 pulang 10. Kalau kita pergi ambil 1 dalam orang, nanti 10 dalam kita pergi kat orang lain. Kau jaga-jaga. Kak Miza punya downline ada kena ambil tau. Tapi Kak Miza gembira je. Ambil lah. Aku dapat lagi banyak. Kan? Jangan ingat orang tak ambil dalam Kak Miza tau. Ada orang ambil dalam Kak Miza tau. Ada je. Kak Miza kenal je leader-leader tu kan. Jadi kau bayang kan Kak Miza bagi top 1 Malaysia kan. Kak Miza mengajar downline korang. Tiba-tiba kau nak ambil dalam Kak Miza kan. Nanti kau segan sendiri tau. Sama je lah orang lain pun. Jadi jangan ambil. Kita rasa macam sebab tu kena belajar ilmu manage rezeki. Sebab rezeki ni kita tak payah nak kejar-kejar sangat tau. Dia akan datang dekat kita kalau kita jaga diri kita betul-betul, kita buat benda yang betul. Okay? Kalau betul halang ikut mana-mana leader pun dia mesti berjaya. Yes, exactly. Okay? So Alhamdulillah dah 11.37 dah. Minta maaf hari ni Kak Miza janji Kak Miza nak stop on time. Okay, sebelum Kak Miza stop on time tu, Kak Miza nak sambung lagi sedikit. Okay. Berkenaan dengan TTE, semalam Kak Miza dan semua speaker dan semua MC, kita orang ada duduk meeting. Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang tak join TTE, korang akan rugi sangat-sangat. Slot pertama, slot GLT Youth Leader dengan PCM Jackie. Kan? Slot pertama belah pagi tu, bila korang hadap je kita akan buat praktikal. Lepas korang buat praktikal ni, automatically korang akan jadi manusia yang sangat berani. Lalu leader MLM lalu depan korang, lepas korang pergi titik ini, korang akan berani tangkap. Siapa pun yang lalu depan kita akan berani tangkap. Siapa yang nak jadi berani? Sekarang namai tak berani. Siapa yang nak jadi berani? Kan, jadi kalau korang sekarang ni belum berani, nak jadi orang yang berani, wajib join TTE. Kak Miza, saya tak tahu macam mana nak pergi, transport tak ada. Jangan fikir, yang itu nombor 2. Yang itu nombor 2. Yang paling penting, aku nak pergi. Ya Allah, aku nak pergi. Jadi daftar dengan bayar RM30. Kalau tak ada RM30, nak buat apa?
Nak buat apa kalau tak RM30? Pergilah pinjam ke, cakap dengan upline ke, upline. Belum ada bajet lah. Kan, boleh tak bantu saya? Kan, macam tu, okey? Upline ni pula kalau kita nampak kita nampak downline tu yang jenis macam bersemangat wajah kan, ada potensi, betul-betul nak, alah boleh je kan, apa yang cakap macam ni? Kau buat 5 sesi, aku bagi kau, aku sponsor free. Boleh je. Kak Miza ada je sponsor downline untuk pergi TTE, tapi Kak Miza letakkan syarat. Kau dapat ni aku bagi. Okay. So mesti join TTE. Slot Kak Miza lepas lunch, kita pun akan buat praktikal. Kak Miza akan ajarkan macam mana nak buat GP. Sebelum tu Kak Miza ajar macam mana nak dapatkan appointment GP. Korang nak tak dapat appointment GP banyak-banyak? Siapa yang nak? Satu hari 5 appointment GP. Siapa nak? Kalau nak mesti datang. Dan yang paling penting sekali, bawa downline. Buatlah 1001 cara kan, tarik dia ke, ikat dia ke untuk masukkan dia dekat dalam TTE. Okay, kalau sekarang ni dia marah korang, kalau downline marah korang, paksa dia pergi TTE, nanti lepas keluar TTE, diorang akan cakap terima kasih banyak-banyak. Okay, lepas tu slot kat Fida, korang akan diajar macam mana nak buat demo close. Dan slot Sifu ada rahsia. Okay, jadinya semua orang kena daftar TTE sebab TTE kali ni memang sangat berbeza, sangat special. Okay, jadi kita kena habis daya untuk bawa tim kita untuk pergi TTE. Jadi Kak Miza dah share dah link dia. Okay, so korang boleh daftar sekarang. Okay, alright. Kak Miza nak tanya, siapa yang sekarang ni tengah pegang kepala? Ya Allah, banyaknya hutang. Ya Allah, tak ada duit dah Kak. Ya Allah. Siapa yang sekarang ni tengah pegang kepala macam ni? Ada tak? Ya Allah, kenapa ujian ni bertimpa-timpa kat aku? Ya Allah, kenapa bukan orang lain? Ya Allah, kenapa suami aku lari? Ya Allah, kenapa lah anak aku ni tak ada orang kata? Ada tak? Siapa yang tengah menghadap cabaran? Siapa yang tengah menghadap cabaran? Masya Allah, ramai orang yang sedang menghadap cabaran kan. Jadi Kak Miza nak kongsi sedikit pada anda semua sekali macam mana kita nak menyelesaikan cabaran kita ni, persoalan kita ni supaya kita hidup gembira, banyak duit, banyak masa dan banyak gembira insya-Allah. Okey. So ni Kak Miza petik, Kak Miza ambil daripada surah Nuh. Surah Nuh ayat ke-10 sampai ke-12. Mari kita baca sama-sama Allah cakap dalam surah Nuh, pohonkanlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya adalah Ia Maha Pengampun. Okey, lepas kita mohon ampun, apa yang Allah cakap? Ayat 11. Ia akan menghantarkan hujan lebat yang mencurah-curah kepada kamu. Ayat 12. Dan Ia akan memberi kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan serta anak pinak, dan Ia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Okey, ini Allah yang cakap ini bukan Kak Miza cakap ini Allah yang cakap. So sekarang ni untuk korang semua sekali yang tengah menghadap cabaran, kan, hidup belum senang sangat-sangat, belum gembira sangat-sangat, kan, belum lancar sangat-sangat. Jadi apa yang kita nak kena buat? Kita kena minta ampun banyak-banyak. Okay, tak kisahlah Muslim ke bukan Muslim ke, kau nak minta rezeki banyak-banyak, kau nak bahagia, kau nak gembira, tapi Tuhan kau suruh buat apa, kau tak buat. Macam mana dia nak bagi rezeki? Memang tak dapat lah kan? Okay, jadi minta ampun, solat taubat, istighfar banyak-banyak, solat sunat tasbih, solat sunat tahajud. Okay, itu yang Kak Miza cakap tadi. Kalau kita berjuang untuk sihat, contohnya kita sekarang ni badan kita gemuk sangat-sangat kan, kita obesity. Jadi kita nak kurus, kita kena ada ilmu dan kefahaman, plus kita kena doa, minta dengan Allah. Bukannya kita external work aja, tapi internal kita kena kuat. Kan, selagi kalau kita berusaha tapi Allah tak izin, dia tak jadi. Jangan kita penat berusaha tapi kita terlupa nak minta dengan Allah. Kita penat nanti. Ini adalah konsep manage rezeki. Rezeki sepatutnya datang dekat kita, rezeki sepatutnya jatuh dekat kita, bukannya kita kena penat-penat berkejaran cari rezeki. Okay, so kerjakan solat sunat taubat setiap hari, istighfar lebih banyak lagi, paksa diri. Ada orang dia tak paksa diri dia untuk buat amalan yang lebih.
Cukuplah solat, itu pun hujung-hujung masa. Kan, gabung zuhur dengan asar, gabung apa benda ni, maghrib dengan isyak, tak boleh tak boleh. Kena solat on time. Okey, jadinya mohon ampun banyak-banyak. Lepas tu Allah cakap dia akan hantarkan hujan lebat yang sangat lebat mencurah-curah. Hujan lebat ni adalah rezeki. Okey, lepas tu dia bagi harta kekayaan. Jadi setiap kali kita menghadapi cabaran, ada bungkusan dalam kehidupan kita, buat balik ni. Okey, dan minta doa dekat Allah, ya Allah, kau tetapkanlah iman aku ya Allah, walaupun aku dah senang nanti, aku tetap solat tahajud, aku tetap solat duha, aku tetap buat semuanya. Jangan hanya kita buat benda tu waktu kita tak senang saja, waktu kita hadap cabaran saja. Okey, so banyak rezeki, makin banyak amalan kita insya-Allah. Okey, so Kak Miza harap kita semua sekali, korang semua sekali dah dapat idea macam mana nak keluar daripada persoalan dunia, cabaran hidup. Okey, mudah-mudahan kita semua dapat gembira sama-sama. Okey, so Kak Miza, kita tangguhkan kita punya tepayaki hari ni. Okey, kita akan jumpa lagi hari Rabu. For those yang tak sempat nak sharing hari ni, cepat-cepat angkat tangan hari Rabu. Okey, so kita jumpa lagi insya-Allah. Minta maaf salah silap Kak Miza. Kak Miza doakan korang semua sekali terus kuat semangat. Yakin seyakin-yakinnya dekat Forever dan jumpa nanti dekat TE 5 November. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you at the top. Bye-bye. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Betul.